بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik, kita kenalan dengan surah Al-Qadar. Surah ini adalah surah yang ke-97, terletak di dalam susunan Al-Quran. Surah sebelumnya adalah surah Al-Alaq, surah yang ke-96, dan selepas surah Al-Qadar adanya surah Al-Bayyinah. Ini bermakna suratul Qadar berada di tengah-tengah antara surah Al-Alaq dengan surah Al-Bayyinah. Dikatakan surah Al-Qadar ini Allah turunkan kepada Nabi SAW adalah pada surah yang ke-25, tetapi disusun surah yang ke-97. Dia ada perbezaan antara tertib turun dengan tertib susun. Surah ini adalah surah Makkiyah. Makkiyah adalah pengertian bagi mana-mana surah yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah, dia panggil Makkiyah. Sekalipun ayat itu tidak turun di Mekah, kalau ia belum lagi hijrah tetap dipanggil Makkiyah. Ayatnya ada 5. Saya yakin semua tuan-tuan perempuan ni adalah hafiz ya. Tuan-tuan ni hafiz kan? Surah Al-Qadar lah macam saya. Okey, jumlah perkataan dia ada 30. Kenapa saya nak tekankan 30? InsyaAllah waktu kita bincang tentang malam Al-Qadar, ada salah satu sudut para ulama mengira jumlah patah perkataan dalam suratul Qadar. Surah Al-Qadar 30 ayat. Adakah ia ada persamaan dengan 30 hari? Jawapan tu kena ikut sehingga perbincangan malam Al-Qadar. Juzuk yang ke-30, Alhamdulillah nak khatam dah kita Quran, dah juzuk 30 dah. Baru pertama Ramadan. Okey, kemudian jumlah muka surat dia satu saja. Okey, kita teruskan dengan penamaan surah. Okey, surah ini kenapa dia panggil Al-Qadar? Tidak dipanggil surah Ar-Ruh ke? Sebab dalam tu ada sebut tentang Ar-Ruh. Kenapa surah tu tak dinamakan malaikat? Maka kata para ulama, surah ini dinamakan Al-Qadar kerana terdapat kalimah Al-Qadar yang diulang-ulang oleh Allah dalam surah ini, dan tak ada tempat lain dalam surah lain Allah sebut tentang kalimah Al-Qadar berkenaan dengan malam Al-Qadar. Sebab itu dia menjadi nama bagi surah ini adalah surah Al-Qadar. Ada 3 kali ya. Ayat yang pertama Al-Qadar, ayat yang kedua Al-Qadar, ayat yang ketiga pun ada perkataan Al-Qadar. Kenapa Allah ulang sebanyak 3 kali? Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Ini juga salah satu sudut para ulama mencari bila berlaku malam Al-Qadar. Nanti kita akan kupas tentang malam Al-Qadar. Baik tuan-tuan, tujuan suratul Qadar untuk apa? Saya yakin tuan-tuan pun sedia maklum, surah Al-Qadar ini Allah turunkan adalah untuk menjelaskan keagungan, kemuliaan malam Al-Qadar dengan diturunkan Al-Quranul Karim. Jadi apa pula tema bagi suratul Qadar adalah kelebihan malam Al-Qadar.
Okay, hari pertama lagi kita dah cari Lailatul Qadar supaya kita bersedia untuk sampai kepada malam itu. Nak jumpa malam tu, kita dah kena tahu dah macam mana nak cari dia, apa persiapan dia. Baik, kita mulakan dengan ayat yang pertama, keterangan dan tafsiran ayat. Kita baca sekali lagi ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terjemahan ayat, inna sesungguhnya kami. Allah menggunakan ganti nama dia kami. Anzalnahu telah menurunkannya. Hu adalah terjemahan kepadanya. Nya tu apa? Kita pun tahu nya dekat situ merujuk kepada Quran. Tapi kenapa Allah tak sebut terang terus ayat dia Quran? Kenapa Allah gantikan Quran itu dengan ganti namanya? Kita akan kupas. Kemudian fi, iaitu pada, lailati malam, dan malam itu sifat dia apa? Al-Qadar. Jadi kita akan kupas nanti malam tu bila dikatakan malam dan apa itu makna Al-Qadar. Kita akan kupas insya-Allah pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Jadi ayat yang pertama ini Allah memberitahu kepada kita, jelas dan terang kepada kita bahawa Allah menegaskan dia telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Okey. Ayat ni sebenarnya ada ayat lain yang Allah ceritakan bunyinya hampir sama dengan ayat 1 Al-Qadar, tapi belakang dia sikit ada beza, iaitu surah Ad-Dukhan. Tengok ayat nombor 3. Surah nombor 44 Ad-Dukhan, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dia ada beza sikit. Kalau yang tadi Al-Qadar ni mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam yang berkat. Jadi kita dapat, kalau kita kombinasi ayat pertama Al-Qadar dengan ayat ketiga surah Ad-Dukhan, kita gabungkan dia, maka kita dapat satu jawapan. Malam Al-Qadar itu adalah malam mubarakah, malam yang Allah berkati. Okey, tuan-tuan jelas suara saya saya serak sikit. Kalau rock ni, lagu rock ni dia hebat suara macam ni. Tapi Ramadan tak boleh lagu rock. Okey, tuan-tuan, kita nak bincangkan. Dalam ayat pertama ni Allah kata dia telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Isunya adalah macam mana nak faham turun Quran tu. Dalam kalender kita, bila nuzul Quran? 17 Ramadan. Maknanya 17 Ramadan kot nuzul Quran. Malam Al-Qadar. Sebab 17 nuzul Quran. Allah bagi tahu Suratul Qadar, Allah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. So macam mana nak faham dia? Okey, kita akan rungkaikan persoalan itu. Yang selama ni kita belajar nuzul Quran 17 tu sebenarnya apa 17 tu? Okey, ayat ni pula kata apa? Okey, sebenarnya ayat ini Allah nak ceritakan penurunan Al-Quran sekaligus sebenarnya. Okey. Sebelum saya bincangkan, kita ada 10 minit, jangan bimbang. 20 minit saya akan berhenti. InsyaAllah, sebab kita nak tadarus lagi. Okey, pertama saya nak ulas terlebih dahulu. Kenapa Allah tak nak sebutkan perkataan Quran ayat pertama tu? Kerana kata para ulama, ayat yang pertama tu sudah menunjukkan kehebatan Al-Quran.
Kerana apa? Kerana apabila sebut tentang Allah menurunkannya, maka semua orang tahu ia mesti dikaitkan dengan Al-Quran. Jadi tak perlu lagi sebut perkataan Quran, kerana sudah sedia maklum kalau Allah menurunkannya, ia merujuk kepada turunnya wahyu. Itu di antara justifikasi dia. Okey, sekarang kita bincang. Okey, ayat pertama suratul Qadar ini sebenarnya Allah nak cerita penurunan Al-Quran sekaligus. Sekaligus tu maksud dia macam mana? Okey, saya kemukakan pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan kebanyakan pendapat para ulama. Ini kita cover sekali lah dengan tajuk Nuzul Quran, tapi kita kena ikut sampai habis. Baik, tuan-tuan, asal Quran ini ia sebenarnya berada di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz berada pada langit yang atas daripada langit yang ke-7. Dalil dia kita akan kemukakan surah Al-Buruj ayat nombor 22. Selepas itu Allah turunkan dia sekaligus. Dia parking kat mana? Dia turun sekaligus tu, dia parking dekat langit yang paling dekat dengan dunia, iaitu dia panggil langit dunia. Macam kita langit pertama lah. Jadi Allah turunkan dia sekaligus. Dia parking dekat langit yang pertama, dia panggil langit dunia. Dia parking tu duduk di mana? Kalau tuan-tuan mengkaji tentang langit, di langit-langit ni sebenarnya dia ada Kaabah. Setakat yang kita jumpa dalam hadis, ada satu Kaabah saja yang Allah sebut namanya di dalam Quran, Kaabah di langit, iaitu pada langit yang ke-7. Waktu Nabi naik Isra' Mi'raj, Nabi pernah tanya kepada malaikat Jibril, itu apa? Dan malaikat Jibril kata, itu adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni adalah satu Kaabah yang Jibril kata tiap-tiap hari malaikat akan datang dekat situ, mereka salat, mereka tawaf, 70,000 malaikat. Lepas selesai, mereka tak datang dah, datang pula grup yang lain 70,000 tiap-tiap hari, kata Nabi SAW. Kalau tuan-tuan nak kuatkan lagi dalil Baitul Ma'mur tu, tuan-tuan kena buka surah At-Tur. Surah At-Tur, surah At-Tur tu kita jumpa ayat nombor 4. Wat-tur wa kitabin mastur fi rakim mansyur wal baitil ma'mur. So Allah bersumpah dengan Kaabah di langit ke-7, iaitu demi Baitul Ma'mur. Bait adalah rumah, rumah adalah Kaabah. Macam kita panggil Kaabah di Mekah, dia panggil apa? Baitullah, rumah Allah. Maka Kaabah di langit ke-7 dipanggil Baitul Ma'mur. Tapi kita bukan nak kubah Baitul Ma'mur tu, tapi kita nak bagi tahu, para ulama tafsir kata setiap langit dia ada Kaabah. Maka Kaabah yang ke-7 tadi Baitul Ma'mur. Kalaulah Kaabah tu jatuh di langit tu, betul-betul dia akan kena Kaabah yang ada di Makkatul Mukarramah. Ni tu tak kena kaji tentang tajuk alam malaikat. Jadi penurunan Al-Quran ni Allah turunkan sekaligus di Lauh Mahfuz. Dia parking dekat Baitul Izzah di langit yang pertama, dipanggil langit dunia. Okey, persoalannya adalah bila Allah bawa turun tu sekaligus Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah tu, jawapannya ayat pertama suratul Qadar inilah yang menerangkan, termasuk ayat yang ketiga suratul Dukhan tadi. Okey, saya tunjukkan bukti kepada tuan-tuan puan. Okey, cari dulu ayat yang kata Quran berada di Lauh Mahfuz. Tuan-tuan kalau tahu maklumat ni, tuan-tuan akan agungkan Quran. Tuan akan letak Quran di tempat yang sepatutnya.
Tetapi letak Quran di tempat yang tinggi sebab asalnya dia berada pada tempat yang tinggi. Di mana? Lauh Mahfuz. Tengok dalil dia, surah Al-Buruj. Tengok ayat 21, 22, muka surat 590, Allah mengatakan bal huwa Quranum Majid. Bahkan dia adalah Quran yang mulia, fi lauhim mahfuz. Ia berada di lauh yang Allah kawal lauh tu. Tuan-tuan, Allah menggunakan namanya Majid. Tuan-tuan baca tahiyat akhir tadi, sebut tak nama Allah Majid? Fil alamin innaka hamidum majid. Allah itu terpuji lagi maha mulia. Allah mengatakan Quran itu adalah Majid. Dia berada di tempat yang tinggi, dia langit pada lebih pada langit ketujuh, di Lauh Mahfuz. Okey. Jadi malam Al-Qadar, bulan Ramadan tu, Allah bawa turun sekaligus dekat Baitul Izzah. Kalau sebut bulan, semua orang faham lah. Al-Baqarah ayat 185 tu lah. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi ayat 185 ni kan Allah kata bulan Ramadan yang bulan Allah turunkan kepadanya Quran tu. Turunkan Quran tu turun yang macam mana? Sekaligus dari Mahfuz ke Baitul Izzah, yang menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Malam tu pula malam apa? Malam Al-Qadar tadi tu lah. Baik, tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okey, kita baca sedikit ulasan Al-Imamu Ibn Katsir. Dia kata macam ni, Allah Ta'ala ni dia telah muliakan bulan puasa dengan bulan-bulan yang lain. Allah pilih bulan itu diturunkan Al-Quran. Okey. Kemudian kata Ibn Katsir, bulan Ramadan merupakan bulan kitab ilahi diturunkan. Allah memilih kitab-kitab dulu pun Allah nak memilih dia berada turun pada bulan-bulan Ramadan. Dikatakan seperti itulah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak teruskan perbincangan Ibn Katsir. Dia kata begini, dia kata kalau kitab-kitab terdahulu, Suhuf Ibrahim ke, Taurat ke, Zabur ke, Injil ke, Allah turun dia sekaligus, dapat terus dekat Rasul tu sekaligus. Tetapi Quran Allah turunkan dia sekaligus juga, tapi bukan terus kepada Nabi. Dia sampai di Baitul Izzah di langit dunia pada malam Al-Qadar. Selepas itu baru Allah turunkan sikit sampailah habislah Quran tu. Baik, isunya lagi yang kita nak bincangkan adalah, tuan-tuan tahu tak, sewaktu Allah bawa turun Quran itu daripada langit Lauh Mahfuz ke langit dunia itu, Allah kawal rapi Quran tu. Kawal rapi macam mana? Allah akan pastikan tidak akan ada satu pun iblis dan juga syaitan. Dalil saya akan sebut, tapi saya sebut dulu surah Al-Waqi'ah ayat nombor 77 79 yang Allah Taala kata mulianya Quran ni. Allah kata innahu laqur'anun karim. Al-Quran itu adalah satu kitab yang mulia, fi kitabin maknun, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, iaitu Lauh Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun, yang takkan dapat sentuh dia melainkan makhluk yang Allah sucikan, iaitu malaikat. Jadi kita kena sambung esok, buat janji kena ditepati 20 minit. Esok kita bincang kenapa Allah nak jaga Quran itu daripada syaitan-syaitan, dan macam mana Allah jaga dia, dan ayat apakah yang menjadi rujukan kepada perbincangan kita, penurunan Al-Quranul Karim. Kita jumpa insya-Allah esok pagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.